Assalamualaikum dan salam seraku sayang, bersama saya Fatin Syahira Hosti. Berita utama, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat pulang ke Kuala Lumpur pada Khamis setelah menyempurnakan lawatan rasmi selama 4 hari di Sarawak. Keberangkatan tiba Baginda di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada pukul 2 petang disambut oleh isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Puan Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib, dan isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Ammar Jumaanitun Tuanku Bujang. Turut menyambut ketibaan Baginda ialah Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Dr. Sabaria Putit serta tetamu kehormat lain. Raja Permaisuri Agong berangkat tiba ke Kuching pada Isnin dan telah berkenan mencemaduli ke Pusat Kecemerlangan Teknik Sarawak Sentek pada sebelah petang bagi meninjau makmal Keringkam Songket, Galeri Warisan Tenunan Songket dan Sulam Keringkam serta Couture The Heritage. Pada sebelah malam, Baginda berkenan mencemaduli ke santapan malam di Sarawak River Cruise. Keesokan harinya, Raja Permaisuri Agong mencemaduli ke persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Hotel Grand Margarita, dan pada sebelah petang, Baginda berkenan mencemaduli melawat ke The Brook Gallery. Manakala sebelah malam, Baginda berkenan mencemaduli ke makan malam antarabangsa di Hotel Grand Margarita. Seterusnya pada Rabu, Baginda mencemaduli melawat Muzium Budaya Borneo buat kali kedua setelah melawat pertama kali pada Mac lepas. Berita seterusnya, Pelan Induk Kawasan Pertubuhan Ekonomi Tanjung Manis T-Mega yang bakal diluluskan dan dikemas kini dijangka memberikan impak besar kepada ekonomi Sarawak. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata pelan induk itu adalah berpandukan kepada teras utama dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. That's our long-term plan. Sebenarnya yang current plan yang Tanjung Manis Port dia is supposed to be temporary, 20-30 years. Inilah cabaran. Dalam kita merangka blueprint, we have to look at go outside the box dengan berkokong di dalam pemikiran yang apa yang kita pride ourselves to be we have a lot of strategic importance of this strength which in fact is also part of our weaknesses. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, we are given the opportunity to really look at overall plan for Tanjung Manis. But with the view that Tanjung Manis is only part of overall development plan for the whole state. But at least Tanjung Manis is true to its words, true its name, pemangkin pembangunan wilayah tengah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Tanjung Manis Master Plan Lab Series 3 Strategic Actions and Development Programs to Facilitate Investment in Tanjung Manis di Kuching pada Rabu. Tambah Datuk Len, pelan induk itu akan menjadi panduan pelbagai agensi di Sarawak bagi usaha pembangunan selaras dengan pelan pembangunan infrastruktur Kerajaan Sarawak dan Rajang Delta Development Agency RADA. Dalam sidang media selepas perasmian itu, beliau turut memberitahu Tanjung Manis memainkan peranan penting dalam memacu pembangunan wilayah tengah Sarawak dengan menyediakan infrastruktur kepada sektor yang terdapat di kawasan berkenaan. Ujarnya, beliau sebagai wakil rakyat di kawasan itu juga dapat memahami kemahuan rakyat yang dapat diketengahkan menerusi pelan pembangunan berdasarkan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Jadi yang terlibat di dalam workshop ini adalah semua agensi-agensi kerajaan dan juga ada stakeholder, private sector dan sebagainya. Termasuklah saya bukan saja sebagai Timbalan Menteri tapi wakil dari kawasan berkenaan ataupun I can claim to be wakil pada rakyat di situ yang mana mereka mempunyai kemahuan dan yang tertentu dan I can also relay to this workshop supaya it can be incorporated into overall plan because as we said just now there are 3 components that we need to address at any time that we do this. Economic prosperity, that is our ultimate. Second is
social inclusivity, kekumpulan sosial, everybody need to be involved. Dan the third one, dalam kita membangunkan kawasan ini ataupun membangunkan kerajaan negeri ini, environmental sustainability is very important, supaya what we do now would not pose a burden to future generation to mitigate the problem. So all of these are very important. Laporan berikutnya, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian semarahan bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti telah diadakan pada 4 hingga 5 Julai lepas di Masjid Baharu Sebuyau. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi yang telah hadir menyempurnakan majlis tersebut berkata, program itu adalah untuk memupuk semangat membudayakan Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu menambah, ia juga dapat menjadi platform pembentukan sahsiah dan jati diri dalam membentuk generasi yang mampu memimpin negara pada masa akan datang. Untuk rekod, seramai 12 peserta terlibat dalam Majlis Tilawah Al-Quran kali ini dan Muhammad Hafiz Safi telah dinobatkan sebagai juara kari dan fasihah arpa karya dari Asajaya bagi Tilawah Al-Quran peringkat bahagian semarahan dengan membawa wang tunai berjumlah RM2,000 serta hadiah. Di Saribas pula, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 2 yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam mengadakan lawatan ke atas 2 projek transformasi luar bandar RTP 2022 di kawasannya pada Selasa. Beliau memulakan lawatannya ke tapak cadangan projek naik taraf gelanggang futsal Kampung Bungin yang menelan kos sebanyak RM200,000. Skop projek ialah membina bumbung gelanggang futsal tersebut. Muhammad Razi meneruskan lawatannya ke projek pembinaan Masjid Baharu Kampung Serembang yang sekarang sedang giat dibangunkan. Bagaimanapun, projek masjid ini mengalami sedikit kelewatan disebabkan faktor Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Sehubungan itu, Muhammad Razi meminta pihak kontraktor untuk melaksanakan projek mengikut masa yang ditetapkan. Manakala di Serian, Majlis Perpisahan Mantan Residen Serian Tuah Suni dan menyambut Residen Serian yang baru Selamat Jati Yanjah berlangsung meriah di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian pada Selasa. Antara tetamu kehormat yang hadir ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil serta Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan. Turut hadir ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sebuja, John Ilus dan Adun Terbedut, Dr. Simon Sinang Badar. Tuah Suni dari Kampung Tarat, Serian kini bersara setelah 39 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Beliau memulakan tugas sebagai residen bahagian Serian pada 2 Januari 2020 dan bersara wajib pada 17 Jun 2022. Tugas beliau kini diambil alih oleh Selamat Jati Yanjah yang berasal dari Kampung Batu Danau Limbang. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Jerib merangkap Adun Mambong turut menyempurnakan penyampaian sijil pelantikan Ketua Masyarakat Serian yang baharu. Laporan berikutnya, sebanyak RM19,500 diserahkan kepada 41 orang penerima insentif akademik daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana pada Selasa. Jelasnya, inisiatif tersebut diberikan kepada anak-anak yang cemerlang di dalam akademik dan turut membantu mereka dalam melanjutkan pengajian mereka ke Institut Pengajian Tinggi IPT di seluruh negara. Insentif akademik berjumlah RM1,000 bagi mereka yang melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, manakala RM500 untuk peringkat diploma dan RM300 bagi mereka yang mendapat keputusan yang cemerlang di dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021. Tambah beliau, bagi mereka yang mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke IPT namun belum mendapat insentif tersebut, diminta untuk membawa salinan surat tawaran mereka ke Pusat Khidmat Adun Ngemah untuk tindakan selanjutnya. Beralih ke laporan program Ziarah UKAS, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS meneruskan inisiatif mendekati masyarakat melalui penganjuran program Ziarah UKAS Community 2022 ngabang gawai di Rumah Gangga Beruan Besar Matu pada Selasa. Majlis itu diserikan dengan kehadiran Setiausaha Sulit kepada Timbalan Menteri, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Aini Latif.
Dalam ucapan ringkasnya, Aini mengucapkan penghargaan kepada penduduk di Rumah Entoi Sat dan Rumah Bareng atas sokongan diberikan terhadap Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang lepas. Ya, saya berterima kasih kepada kedua-dua rumah panja itu semasa pilihan raya yang lepas, yang mana daripada pengundi-pengundi dari kedua-dua rumah panja itu memberi kemenangan yang bergaya kepada calon kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Mursyid Diraja. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan kerana menyokong kerajaan GPS. Beliau dalam pada itu berharap perpaduan yang ditunjukkan oleh penduduk Rumah Panjang akan terus berkekalan demi keharmonian masyarakat di kawasan itu. Sementara itu, Tuai Rumah Entoi Sat berterima kasih kepada UKAS kerana menganjurkan program tersebut di Rumah Panjang mereka. Tuai Rumah Bareng pula merakamkan penghargaan terhadap Datuk Dr. Juanda kerana telah banyak menunaikan janji seperti melaksanakan projek baik pulih rumah panjangnya. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.